Hai, Assalamualaikum guys. So, selamat datang ke dalam rancangan Ibrahim Zainuddin, di mana di rancangan ini kita membincangkan mengenai dua perkara, iaitu skincare dan juga makeup. So, without any further ado, let's go. Okay, so hari ni kita akan membincangkan mengenai brightening ingredients. Brightening ingredients ni ada pelbagai jenis. Baik ambil contoh, yang paling famous adalah vitamin C, licorice extract dan juga hydroquinone. Tapi hari ni bukan kita nak bincangkan mengenai tiga perkara tadi, tapi kita akan bincangkan mengenai the upcoming superstar, which is alpha-arbutin. So, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai bagaimana alpha-arbutin ini berfungsi, jadi soalan pertama yang mungkin diajukan adalah apakah dia alpha-arbutin? Jadi, alpha-arbutin ini adalah sejenis natural ingredients yang boleh didapati di dalam ekstrak tumbuhan sebagai contoh ekstrak mulberry, ekstrak bayberry ataupun ekstrak pomegranate. Alpha-arbutin juga dikenali sebagai derivative of hydroquinone. Jadi lebih kurang macam adik-beradik hydroquinone jugalah. Sekarang ni, apa pula kelebihan alpha-arbutin ni? Jadi, alpha-arbutin disebabkan ia diperolehi secara natural daripada ekstrak tumbuhan. Alpha-arbutin dikenali juga sebagai anti-inflammatory, bermaksud anti keradangan. Ia juga bertindak sebagai antioksidan yang boleh melawan sel-sel karsinogenik yang boleh menyebabkan kanser, dan juga alpha-arbutin adalah 10 kali ganda lebih kuat daripada adik-beradiknya yang lain, iaitu beta-arbutin. Okey, so bila kita bercakap mengenai hydroquinone ni merupakan brightening ingredients yang digunakan untuk melawan masalah skin discoloration. Tapi hydroquinone ni telah pun di-ban di beberapa tempat, sebagai contoh di EU dan juga di Jepun. Tapi Baim, kenapa hydroquinone ni di-ban? So, penggunaan hydroquinone secara berlebih-lebihan akan menyebabkan masalah ochronosis ataupun black discoloration. Bukan itu sahaja, penggunaan hydroquinone didapati boleh menyebabkan masalah irritation ataupun iritasi ataupun keradangan setempat pada kulit wajah. Oleh itu, bukan semua orang boleh guna hydroquinone dengan sebarangan. Okey, so sekarang kita pergi pula kepada bagaimana alpha-arbutin ini akan bertindak apabila kita applykan dia kepada kulit. So, basically, alpha-arbutin akan melepaskan ataupun release hydroquinone secara perlahan-lahan and over the time. Jadi, apabila kita menggunakan alpha-arbutin akan riliskan hydroquinone secara perlahan-lahan. Jadi, ia akan mengurangkan atau inhibit terus activity of tyrosinase. Jadi, akan kuranglah production of the melanin. Jadi, apabila kita menggunakan alpha-arbutin, ia akan menyelesaikan dan membantu untuk mengurangkan masalah skin discoloration yang boleh jadi hyperpigmentation, melasma ataupun sun exposure. Tapi Baim, awal-awal tadi Baim cakap yang alpha-arbutin adalah derivative of hydroquinone. Jadi mesti ada side effect dia. Okey, Baim akan jelaskan. Bila kita menggunakan alpha-arbutin, memang betul alpha-arbutin akan meriliskan hydroquinone, tapi bukan secara potent ataupun bukan secara pekat. Jadi disebabkan ia dirembeskan secara sedikit demi sedikit and over the time, jadi ia akan mengurangkan risiko kita untuk terkena black discoloration ataupun ochronosis. Bukan itu sahaja, alpha-arbutin juga level of toxicity dia adalah sangat-sangat rendah untuk dibandingkan dengan hydroquinone. Tapi untuk mereka yang mengandung,
Ianya dinasihatkan supaya elakkan penggunaan alpha-arbutin kerana kita tiada lagi data yang tepat ataupun fakta yang lengkap mengenai side effect apabila kita menggunakan alpha-arbutin ketika mengandung. Jadi, siapakah yang patut menggunakan alpha-arbutin? Jadi, semua orang boleh gunakan alpha-arbutin kecuali mereka yang mengandung. Mereka yang mempunyai masalah skin discoloration juga boleh menggunakan alpha-arbutin. Hal ini kerana alpha-arbutin bersifat gentle dan juga ia lebih stabil untuk dibandingkan dengan beberapa active ingredient yang lain. Masalah skin discoloration seperti melasma ataupun hyperpigmentation ataupun sun exposure juga boleh dikurangkan dengan menggunakan alpha-arbutin. Bukan itu sahaja, alpha-arbutin juga sesuai untuk digunakan kepada mereka yang mempunyai kondisi kulit yang sensitif. Tapi ingat, sebelum kita nak mencuba produk-produk baharu ke dalam skincare rutin kita, kita mesti buat skin patch test sama ada di leher, di belakang telinga ataupun in the palm of the hand, so that kita boleh tahu sama ada produk tu sesuai ataupun tidak dengan kita. Okey, so sekarang kita akan bincangkan mengenai bagaimanakah cara untuk kita menggunakan alpha-arbutin. Jadi kalau kita nak introduce alpha-arbutin ke dalam skincare rutin kita, ianya tidak menjadi masalah kerana alpha-arbutin adalah negatively interacted with other ingredients. Bukan itu sahaja, alpha-arbutin kita advise untuk gunakan dengan beberapa active ingredient yang lain sebagai contoh vitamin C, kojic acid, azelaic acid ataupun niacinamide. Ini sebabnya kita nak tackle masalah skin discoloration daripada pelbagai aspek. Okey, so sekarang kita dah habis mengenai perbincangan tentang alpha-arbutin. Jadi Pak Im telah jelaskan apakah dia alpha-arbutin, kelebihan alpha-arbutin dan juga Pak Im selitkan sedikit mengenai hydroquinone, dan Pak Im telah jelaskan juga bagaimana cara alpha-arbutin bertindak apabila kita apply alpha-arbutin, apakah side effect yang mungkin ada apabila kita menggunakan alpha-arbutin. Tidak dilupakan juga siapakah yang patut menggunakan alpha-arbutin dan juga bagaimana cara untuk kita menggunakan alpha-arbutin. So korang mesti dah tengok video ni sampai habis. So Pak Im ada task untuk korang. So korang kena like, subscribe dan turn on the notification bell supaya korang menjadi orang yang pertama untuk tengok video yang Pak Im upload di channel YouTube ini. So sekian, bye, Assalamualaikum.